Selamat datang ke Angkasa Puri. Kompleks Angkasa Puri mengandungi Wisma Radio dan Wisma TV serta Ibu Pejabat Kementerian Penerangan. Lebih 1.500 orang berkhidmat di Angkasa Puri membuat 1.001 macam pekerjaan, memproses dan menyebar berbagai bentuk dan corak penerangan. Semuanya bertumpu ke satu matlamat, memupuk dan mengekalkan perpaduan negara dan memprojekkan cara hidup Malaysia tulen. Siaran radio di udara 24 jam sehari. Pemberita bekerja siang dan malam, menghimpun dan menyunting berita dari seluruh Malaysia dan 4 penjuru alam. Bahasa Malaysia adalah alat perpaduan dan bahasa utama. Tapi, di setengah bidang yang penting, dialek lain dan bahasa dagang digunakan jika perlu. Hari bulan lalu. Menurut satu kenyataan, orang ramai bagaimanapun hendaklah... Dasar rancangan RTM tertakluk pada kehendak-kehendak pembangunan dan pendidikan. Tugas utama RTM ialah menggerakkan perubahan-perubahan yang perlu kepada rakyat sejajar dengan rukun negara. RTM menumpukan kepada soal pendidikan sosial, sivik, pengguna, akhlak dan ekonomi rumah tangga agar dapat menyemaikan semangat menolong diri sendiri dengan harapan untuk menyusun semula masyarakat Malaysia yang berdikari. Penyiaran tidak dapat lahir di pejabat dan diterbitkan di dalam studio sahaja. Juruhebah mesti menemui rakyat, baik di lorong maupun di ladang. Radio Malaysia adalah suara rakyat, menyuarakan satu cita rasa, iaitu perpaduan negara. Rancangan-rancangan tidak lagi disusun ala Melayu, Cina, India, Iban atau Kadazan. Malah semuanya bercorak Malaysia. Rancangan-rancangan radio adalah beraneka bentuk, dari memainkan piring hitam kepada mencipta dan memainkan lagu dengan sebuah orkestra atau menulis dan menerbit sebuah drama. Walau apa sekalipun, setiap program perlu dirancang dengan teliti dan dilaksanakan dengan rapi. Mungkin ianya satu wawancara, tapi sebelum ke udara, rancangan itu perlukan daya kreatif dan mungkin perlu dibantu dengan muzik atau efek bunyi-bunyian. Sebuah pustaka mengandungi muzik dan aneka jenis efek bunyi. Ada lebih 80,000 piring hitam. Pustaka ini juga tempat menyimpan bahan-bahan yang bersejarah. Siap sahaja bahan untuk sesuatu program, penerbitnya pun mula menyusun segala suara, muzik dan efek bunyi hingga harmonis semuanya. Proses mencipta rancangan ini memakan masa yang banyak. Ada kalanya berhari-hari, malah berbulan lamanya. Bila bahan yang telah dirakam itu siap, perlu pula diperkenal dan diceritakan seluruhnya. Sibuklah si penerbit. Begitulah tugasnya, mencipta, menyelaras, menyelia dan menerbit. Bagi kegiatan mencipta rancangan-rancangan, maka memanglah banyak memerlukan tenaga manusia dan mesin. Hari ini, hampir semua bunyi dirakam dan diputar dari pita magnetik. Tapi ada juga alat di Radio Malaysia yang boleh merakam terus ke piring hitam. TV pula berlainan sifatnya. TV merangkum segenap seni dan menggunakan hampir semua cabang sains. Ia juga satu media mengandungi kedua-dua aspek, iaitu gambar dan suara. Alat-alat elektroniknya amat sensitif, perlu dijaga rapi sewaktu digunakan. TV dapat menayangkan gambar dalam bentuk foto, apa yang dikenal sebagai slide. Ia juga boleh merakam dan menayangkan kembali gambar dan suara dengan menggunakan pita magnetik khas. Mesin ini dikenali sebagai perakam pita video dan boleh juga digunakan untuk merakam peristiwa-peristiwa di luar studio. Filem-filem sinema juga boleh ditayangkan ke dalam sistem ini untuk siaran TV. Gambar dan suara dari berbagai punca seperti kamera TV, slide dan penayang filem, mesin pita video, malah dari satelit di angkasa disogokkan ke dalam suatu pusat kawalan untuk disalurkan pula ke alat pemancar.
Penerbit TV adalah merupakan seorang yang memegang berbagai peranan. Ia perlu menyelaraskan berbagai fungsi kreatif dan teknikal sebelum sesuatu rancangan ke udara. Kamera TV dan alat kelengkapannya amat berat, 3-4 tan beratnya. Penerbit perlukan lampu, berkehendakkan alat perkakas yang hidup untuk digunakan di pejabat, rumah dan kedai. Ia perlukan juga kad-kad untuk tulisan dan ilustrasi khas. Di samping itu, ia memerlukan pelakon, penyanyi dan penari. Tugasnya mementingkan perancangan dan persiapan yang teliti. Semuanya bermula dari perbincangan dengan prekeset, tukang alat-alat perabot, pakaian dan solek. Disinilah munculnya rangka induk yang mengandungi kehendak-kehendak seperti pakaian, grafik, kamera dan lukisan-lukisan set. Sebaik saja rangka induk dipersetujui, tukang kayu pun mula membuat ukiran yang dikehendaki. Ada mesin untuk potong-memotong dan mengetam kayu. Alat-alat ukiran itu disusun dan dicat untuk memberikan keadaan dan gambaran yang sebenarnya. Kemudian, mereka yang bertanggungjawab atas alat perhiasan kecil yang lain dalam sesuatu set pun memilih alat-alat yang perlu. Sementara itu, para pelakon dilatih dan latihan mungkin memakan masa berhari-hari, berminggu-minggu, malah berbulan-bulan untuk menyempurnakan sesuatu program. Ini tidak termasuk lagi dengan keperluan lampu, set dan kameranya. Bila siap ukiran kayu, maka prekeset pun memasangnya di studio. Semuanya mengikut rancangan. Mesti ada ruang untuk pelakon berlakon. Ada tempat untuk kamera bergerak keluar masuk. Kad grafik pun dicapkan. Tertulis padanya ialah tajuk program dan nama-nama para penjaya program itu. Di studio televisyen ada banyak lampu yang siap terlekat. Sesuatu set lampu digunakan untuk sesuatu ketika. Juru teknik lampu hendaklah merencanakan susunan lampu itu untuk menentukan set lampu yang betul bagi sesuatu ketika itu. Siap sahaja, maka benderanglah studio yang dapat menggambarkan pandangan yang tepat dan dikehendaki. Penyelia teknik pun mengimbangkan cahaya untuk mencipta sesuatu suasana yang sebenarnya. Kamera TV pula dipasang dan diuji. Mikrofon diangkut pada suatu joran supaya dapat dialih-alihkan dari seorang pencakap ke penyambutnya tanpa kelihatan dalam kamera. Di bilik solek, para pelakon diandamkan. Seorang pemuda boleh kelihatan tua hasil make-up dari juru solek. Bila semuanya siap, para pelakon kini menghadapi alat-alat elektronik buat pertama kalinya. Lakonan itu diraptaikan di studio kali ini. Pergerakan kamera dirangkakan, susunan lampu disemak, penempatan mikrofon dicatatkan dan beberapa tugas teknik yang lain dijalankan. Sampailah kini ketika semuanya dalam tangan penerbit. Ia menguasai semua para pelakon dan petugas teknik. Ia mengarah kamera dan memilih shot-shot untuk ke udara. Adegan-adegan yang diambil dengan filem disisipkan dalam program pada ketika yang tertentu dalam drama itu. Lakonan yang ditayangkan itu dirakamkan pada pita video untuk kegunaan masa depan. TV bukanlah pula terhad pada studio saja. Seluruh Malaysia menjadi pentasnya. Alat kelengkapan elektronik TV terlalu berat untuk diangkut.
Jadi banyak program yang dibuat di luar studio dirakamkan pada filem. Liputan berita dan sukan hampir semuanya pada filem. Filem itu diproses di makmal di Angkasa Puri. Filem yang diproses itu pun dipotong dan diatur mengikut susunannya sebelum ke udara. Sekumpulan juru filem, juru kamera, penyunting, juru suara dan lelainnya memberi perkhidmatan filem untuk RTM. Tapi ada kalanya sesuatu peristiwa di luar studio dikehendaki disiarkan terus-menerus. Persiapan dan peraturannya adalah sama. Tapi perkakas elektronik dilengkapkan dalam sebuah van besar. Di sini terdapat alat rakaman yang serupa seperti di studio. Kamera dirangkaikan pada van itu dengan kabel-kabel khas. Rakaman bergambar disalurkan ke pusat kontrol di studio dengan wireless. Dari studio ke alat pemancar untuk siaran ke TV di rumah anda. Bagi radio dan TV, pusat-pusat kontrol kejuruteraan adalah menjamin masa mutu teknik siaran. Program radio yang berasal dari berbagai studio disalurkan ke beberapa alat pemancar mengikut jadual yang dirancangkan lebih awal. Ada beberapa alat pemancar di serata negara untuk pusat-pusat penerbitan tempatan. Stesen-stesen kawasan menyambungkan kebanyakan program dari Kuala Lumpur kepada pendengar-pendengar tempatan. Undang-undang mewajibkan bahawa setiap rumah atau tempat yang menggunakan radio dan TV mempunyai lesen. Salah satu tugas Kementerian Penerangan ialah menentukan bahawa semua tempat penerimaan siaran radio atau TV mempunyai lesen yang sah. Lesen dari radio dan TV mendatangkan hasil beberapa juta ringgit kepada perbendaharaan negara dan digunakan untuk rancangan pembangunan. Tetapi RTM pula membelanjakan 10 kali ganda lagi. Lesen radio dan TV juga menentukan angka, bilangan set digunakan dan orang-orang yang memilikinya. Keterangan ini penting bagi RTM untuk merancangkan programnya bagi para penonton dan pendengar. Dengan itu, bila pulang nanti, pastikanlah radio dan TV anda ada lesen. Sekiranya sudah mati, hendaklah diperbaharui. Sekiranya tiada, segeralah mendapatkannya. Denda terhadap mereka yang tidak ada lesen sangatlah berat.